Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali dan selama-lamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada malam ini kita bertemu secara live ataupun secara langsung dalam program ataupun dalam program lah, dalam rancangan rancangan pengajian Iqra' ataupun ulang kaji Iqra' yang diadakan setiap hari Ahad sehingga hari Rabu, lebih kurang pukul 10 lah, ataupun dekat-dekat pukul 10. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi sebab apa kita mengaji Iqra' ni? Sebab apa? Sebab apakah kita ulang kaji Iqra'? Kerana apa? Yang pertama, kerana dalam Iqra' ni diajar tentang asas, pelajaran asas berkaitan dengan Al-Quran, antaranya mengenal huruf, mengetahui bentuk-bentuk huruf, mengajar kita cara membaca dan sebagainya lah. Dan kelebihan buku Iqra' ni, dia terdapat gambar rajah Iqra', gambar rajah makhraj huruf. Makhraj huruf tu yang penting lah, dan juga sifat huruf itu penting lah. Antara tajuk yang penting dalam tajwid adalah sifat huruf dan juga makhraj huruf, yang pastinya ramai yang para pembaca Quran di luar sana yang masih lagi belum mengetahui ataupun masih lagi tidak menguasai dua tajuk yang penting tadi, iaitu berkaitan makhraj dan juga sifat. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, malam ni kita sambung, masih lagi dalam Iqra' 6. Malam ni kita sambung muka surat 147. Okey, masih lagi di bawah tajuk hukum nun sakinah dan tanwin. Okey, jadi malam ni kita akan bincang berkaitan dengan kita akan bincang berkaitan dengan iqlab. Okey, iqlab tu apa dah? Iqlab. Jadi iqlab ni salah satu hukum yang berada di bawah tajuk hukum nun sakinah dan tanwin. Baik, jadi iqlab iaitu bunyi nun sakinah. Yang kata iqlab tu apa dah? Bunyi nun sakinah, bunyi dah. Dan tanwin, dan bunyi tanwin ditukarkan menjadi mim. Sekali lagi, yang kata iqlab tu bunyi nun mati, nun sakinah dan tanwin ditukarkan menjadi bunyi mim. Tu. Namun bibir perlu dibuka sedikit sahaja dan didengung sekadar 2 harakah. Jadi yang dalam buku ni dia kata bibir perlu dibuka sedikit sahaja. Baik, yang saya mengaji ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan buka sedikit, seperti dalam buku ni. Ada kata buka sedikit.
Sedikit itu macam mana? Sekadar sehelai kertas boleh keluar dan masuk. Manakala pendapat yang kedua mengatakan bibir itu dirapatkan secara ringan, dirapatkan secara ringan. Itu pendapat yang kedua. Okey. Kemudian huruf iqlab satu saja, iaitu ba. Huruf iqlab satu saja, iaitu ba . Jadi antara banyak-banyak hukum, iqlab ni mudahlah. Ba saja huruf dia. Kalau ikhfa 15 banyak kan. Yang ni ba satu saja. Okey, apabila nun mati bertemu dengan ba ataupun tanwin bertemu dengan ba, maka bunyi tanwin dan nun mati tersebut ditukarkan menjadi bunyi mim. Sebab itulah mulut kita mesti dirapatkan. Dirapatkan ketika mana kita membaca hukum iqlab. Dan dengung lah. Rapat bibir dan dengung sekadar 2 harakah. Contoh dia di sini, yang bu'a, dia kena rapatkan bibir secara ringan ataupun buka sedikit lah. Ikutlah nak pakai pendapat yang mana pun. Dua pendapat tersebut boleh dipakai dah. Kalau nak pakai pendapat yang buka sedikit, silakan. Tapi buka tu sekadar sehelai kertas boleh keluar dan masuk. Ataupun nak pakai pendapat yang kedua mengatakan rapat bibir secara ringan, yang bu'a. Okey. Yang kedua, min ba'di. Seterusnya, sami'an basira. Di sini fathatain bertemu dengan ba, maka bunyi fathatain itu ditukarkan menjadi mim. Sami'an basira. Okey, contoh seterusnya, khabiran basira. Ra'ufun bil ibad. Hikmatun balighah. Tukarkan bunyi tanwin kepada bunyi mim. Hikmatun balighah. Okey, seterusnya, khawiyatan bima wastaghfir li dhanbik lanasfa'an bin nasiyah. Okey, seterusnya, kalla la yunbadanna. Kalla la yunbadanna. Di sini kena rapatkan bibir lah. Yang mana ada tanda mim kecil tu kena rapat bibir lah. Jazaan bima. Yang mana ada tanda mim kecil kena dengung dan kena rapatkan bibir. Hukumnya adalah iqlab. Alimun bima. Kena rapatkan bibir dan dengung 2 harakah. Hukum dia iqlab. Nak kenal dia mudah. Dia ada tanda mim kecil lah. Dia ada tanda mim kecil dia, di sebelah tanwin tu, dan di atas nun mati tu dia ada mim kecil. Jadi apabila kita jumpa dalam Quran macam ni, maka kita kena dengung dan kita kena rapatkan bibir secara ringan. Yang tu kita kena tengok mulut guru lah. Sebab tu mengaji Quran ni kena berguru lah. Mengaji apa sekalipun kena berguru, kena tengok mulut guru. Jazaan bima alimun bima. Kena dengung 2 harakah. Pastikan dengung tu 2 harakah iqlab. Iqlab ni kena tukarkan sebutan nun mati dan sebutan tanwin kepada sebutan mim. Sebab itulah bila kita baca, bibir kita dirapatkan kerana mim itu makhrajnya di bibir. Pak Cik Idris, Pak Cik Mak Jamil bin Idris, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
Terima kasih Pak Cik sebab selalu ikut, selalu follow live kita, insyaAllah. Tolong share lah. Tolong share lah. Jadi pengajian Iqra' ni walaupun nampak mudah, nampak pelajaran asas, tapi penting lah. Sebab Iqra' ni dia bincang berkaitan dengan sebutan-sebutan huruf, makhraj huruf, dan juga hukum-hukum yang dibawa datang dalam buku ni, insyaAllah. Jadi malam ni kita bahas bab iqlab. Iqlab ni bawa salah satu tajuk di bawah hukum nun mati dan tanwin. Ni ulang sekali lah. Yang kata iqlab tu, pada iqlab ni bahasa Arab. Iqlab ni bahasa Arab, bahasa pengertian dia apa dia? Yang kata iqlab tu bunyi nun mati, nun sakinah dan tanwin, dan bunyi tanwin itu ditukarkan menjadi mim, menjadi bunyi mim. Asal ada bunyi nun mati, asal ada bunyi tanwin, tapi setelah mana tanwin ataupun nun mati itu bertemu dengan ba, maka ditukarkan bunyi tanwin dan nun mati itu menjadi bunyi mim. Namun begitu, dia kata bibir perlu dibuka sedikit. Yang ni pendapat yang pertama. Pendapat ulama yang kedua mengatakan bibir dirapatkan secara ringan dan didengung sekadar 2 harakah. Ketika mana kita baca iqlab itu kena dengung lah. Yang bu'a min ba'di, bibir kena rapat ataupun buka sedikit sekadar sehelai kertas boleh keluar dan masuk. Sami'an basira, khabiran basira, Ra'ufun bil ibad. Kena rapatkan bibir lah. Iqlab kena rapat bibir dan dengung. Hikmatun balighah, kena rapat bibir dan dengung. Baik. Salam Ustaz. Ustaz lah. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Mariam Ro. Daripada mana puan? Pak Cik Jamil pun saya tak tahu daripada mana. Daripada mana? Kedah ke, Selangor ke, Terengganu ke mana? Okey. Terusnya khawiyatan bima, tanwin fathatain bertemu dengan ba, maka ditukarkan bunyi tanwin kepada bunyi mim. Ketika mana tanwin bertemu dengan ba. Khawiyatan bima, kena dengung. Okey. Wastaghfir li dhanbik, tukarkan sebutan nun, tukarkan sebutan nun mati menjadi mim, sebutan dia tu. Iqlab maknanya kena tukarkan sebutan nun mati kepada sebutan mim. Izambik, sebab tu mulut kita kena rapat secara ringan. Lanasfa'an bin nasiyah. Ramai di luar sana yang masih tidak pandai, tidak faham cara nak baca dah. Kadang-kadang nama hukum dia tahu, tapi bila baca salah. Sebab apa? Sebab dia praktikal dia tak tahu. Cara nak beramal tu dia tak tahu. Dia sekadar tahu nama saja hukum iqlab, tapi bila baca tak jadi. Sebab apa? Mungkin dia mengaji tak habis, ataupun dia sekadar baca buku, ataupun dia mengaji ni kena berguru lah, kena tengok mulut guru. Macam mana guru sebut, macam itulah bacaan dia, insya-Allah. Kalla layun badanna, nun mati bertemu ba, kena rapat bibir dan dengung di hidung 2 harakah. Okey, dari Al-Usta Kedah dekat Tesco Mergung. Saya tak perasan lah belah mana tu. Al-Usta tu tahulah, tapi Tesco Mergung tu saya tak tahu kat mana. Baik. Jazaan bima. Okey, jaza ni kena panjang lah. Asal ada jazaan, asal dah fathatain. Tapi apabila fathatain bertemu dengan ba, maka ditukarkan sebutan ataupun bunyi fathatain itu ditukarkan menjadi mim, kerana hukum di sini adalah iqlab.
Iklab ni kena tukarkan sebutan tanwin ataupun nun mati menjadi mim. Sebab tu kena rapat bibir. Jazaan bima. Tu kena dengung 2 harakat. Alimun bima. Tu tukarkan bunyi asal ada alimun. Alimun tukarkan bunyi tanwin tu kepada bunyi mim. Sebab tu rapatkan bibir lah. Alimun bima. Okey. Bawah ni dia kata apa ni? Okey, penilaian. Kat bawah ni dia kata penilaian. Okey, tadi dia terang lah iklab tu pada. Bawah ni dia nak nilai. Okey, dia kata sila sebut dengan jelas dan lancar. Sila sebut maknanya sila baca lah dengan jelas dan lancar, serta sebutkan hukum nun sakinah ataupun nun mati dan tanwin yang terlibat. Yang terlibat. Okey, kita tengok di sini. Wala tamnun tastakthir. Di sini apa dia? Hukum apa? Di sini adalah nun mati ataupun nun kosong bertemu dengan ta. Nun mati ataupun nun kosong bertemu dengan ta. Hukum dia apa dia? Ikhfa. Ikhfa ni kita belajar lah semalam. Baru lepas semalam. Ikhfa ni apa dia? Sembunyikan bunyi nun ini, nun kosong ni, nun mati di sisi ta, sembunyikan. Wala tamnun tastakthir. Sembunyikan dan dengung di hidung 2 harakah. Bunyi dia, bacaan dia bunyi samar-samar. Pertengahan di antara izhar dan idgham. Kalau izhar wala tamnun, jelas nun. Kalau idgham nun ni tak bunyi. Tapi nak di sini ikhfa, bacaan pertengahan. Bunyi dia samar-samar. Wala tamnun tastakthir. Kena dengung 2 harakah. Okey, kemudian yang kedua pula. Kadzabat Thamud wa 'Adun bil qari'ah. Baik, di sini adalah iklab. Iklab lah. Tahu mana iklab ni? Yang pertama ada mim kecil ni. Mim kecil berkaki ni tanda iklab lah ni. Asal dia domatin wa 'Adun. Wa 'Adun asal dia macam tu. Tapi disebabkan tanwin bertemu ba, hukum dia iklab. Iklab ni maksudnya kena tukarkan sebutan nun mati ataupun sebutan tanwin kepada sebutan mim. Sebab itulah mulut kita kena rapat ketika mana kita membaca hukum iklab. Dan dengung di hidung, jangan lupa lah, dengung di hidung 2 harakah. Kadzabat Thamud wa 'Adun bil qari'ah. Tu. Itulah sedikit sebanyak penerangan ataupun perbincangan berkaitan dengan hukum iklab pada malam ini, insya-Allah. Jadi kita tengok sebelah ada apa. Okey, kita baca lagi ya. Sebelah ni ada lagi. Okey. Kita tengok hukum apa yang ada di sini. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Di sini hukum apa? Tanwin damatain bertemu dengan ya. Hukum dia idgham ma'al gunnah. Masukkan serta dengung serta dengung. Di sini kena masukkan tanwin ke dalam ya lah, serta dengung di hidung 2 harakah. Wailun. Masukkan tanwin ke dalam ya serta dengung 2 harakah. Kemudian di sini pula tanwin kasratain bertemu dengan lam. Hukum dia apa? Idgham bila gunnah, masukkan tanpa dengung. Masukkan apa? Masukkan tanwin ke dalam lam tanpa ada dengung. Jangan duk dengung lah. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Tu. Okey, kemudian seterusnya la tarkabunna tabaqan an tabaqa. Baik, di sini yang pertama tanwin fathatain bertemu dengan ain. Hukum apa? Izhar halqi. Izhar ni kena jelaskan, bunyi tanwin ni kena jelaskan. Tabaqan. Maksudnya jangan dengung lah. Bila sebut jelas izhar, jangan dengung lah. La tarkabunna tabaqan.
Di ujung lidah tu tekan makhraj nun lah. Kerana apa? Kerana tanwin dengan nun mati benda yang sama lah, bunyi dia sama, cuma bentuk tulisan dia tak sama lah, bunyi dia sama. Jadi ulama kata sama lah, sama. Latarkabunna tabaqan an tabaqa. Di sini nun kosong bertemu dengan ta. Ikhfa hakiki, kena sembunyikan bunyi nun ini di sisi ta lah, serta dengung 2 harakah. An tabaqa. Okey, seterusnya fama lahu min quwwatin wala nasir. Yang pertama ikhfa, nun kosong bertemu dengan qaf, nun kosong bertemu dengan qaf. Hukum apa? Ikhfa hakiki, kena dengung 2 harakah. Min, kemudian quwwatin, kasratain bertemu dengan waw. Idgham ma'al gunnah, kita kena masukkan kasratain ke dalam waw, bunyi kasratain tu masuk dalam waw, serta dengung di hidung 2 harakah. Tu. Kemudian seterusnya muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihat thayyibatin wa abkara. Baik, muslimatin, kasratain bertemu mim, idgham ma'al gunnah, masukkan kasratain ke dalam mim serta dengung 2 harakah. Mu'minatin, tin di sini ikhfa, kasratain disembunyikan di sisi qaf, dengung 2 harakah. Qanitatin, ikhfa juga, kasratain disembunyikan di sisi ta, dengung 2 harakah. Taibatin, tin, di sini izhar, kena jelaskan bunyi kasratain ni. Taibatin abidatin, di sini kasratain bertemu sin, ikhfa, kena dengung 2 harakah. Saihatin, kat sini ikhfa juga, kasratain bertemu sa, kena dengung 2 harakah. Thayyibatin, kasratain bertemu waw, idgham ma'al gunnah, masukkan kasratain ke dalam waw serta dengung 2 harakah. Wa abkara. Okey, baik. Seterusnya wa anta hillum bihadzal balad. Nun kosong bertemu dengan ta, nun mati bertemu ta, ikhfa, dengung 2 harakah. Ketika dengung tu pastikan lidah kita tergantung lah, ketika dengung tu. Okey. Hillum wa anta hillum, kat sini iklab, tanwin bertemu dengan ba, iklab, tukarkan sebutan dhammatain tu kepada sebutan mim, sebab itulah kena rapat bibir dan dengung di hidung. Hillum bihadzal balad. Okey, seterusnya qad aflaha man zakkaha, nun kosong, nun mati bertemu dengan zai, hukum dia ikhfa hakiki, kena sembunyikan nun ini di sisi zai, bunyi dia sama-sama lah, dengung 2 harakah. Okey, seterusnya alam yajidka yatiman fa'awa, fathatain bertemu dengan fa, ikhfa hakiki, kena sembunyikan tanwin ini di sisi fa, dengung 2 harakah. Okey, seterusnya nasiyatin kadhibatin khati'ah, kasratain bertemu kaf, ikhfa hakiki, sembunyikan kasratain di sisi kaf. Nasiyatin kadhibatin, tin izhar halqi, jelaskan tanwin kerana tanwin bertemu kha. Kha ini adalah huruf izhar. Huruf izhar ada 6, salah satunya adalah kha lah. Jadi kena jelaskan tanwin ni. Kadhibatin, nasiyatin, kadhibatin khati'ah. Okey, seterusnya jannatu adnin, kasratain bertemu ta, ikhfa hakiki, kena sembunyikan kasratain ini di sisi ta lah, sembunyikan.
dengung 2 harakah. Tajri min nun kosong bertemu dengan ta, ikhfa hakiki juga, sembunyikan nun ini di sisi ta. Min tahtihal anhar. Okey, seterusnya yang terakhir, a'maluhum karamadin ishtaddat bihirrih. Di sini tanwin bertemu dengan hamzah wasal, kena baca dengan nun iwad bagi kasrah. Karamadin ishtaddat. Yang ni ramai tak erti ni. Yang ni dia ada ba' dah nah, dia ada ba' dah. Apabila tanwin bertemu dengan hamzah wasal, kena baca dengan nun iwad bagi kasrah. Dia tak boleh baca karamadin. Din tak boleh baca lah, pasal kita nak sambung dengan kalimah ni. Jadi dia kena baca dengan nun iwad bagi kasrah. Bunyi dia macam mana? A'maluhum karamadinish dinish taddat bihirrih. Bunyi dia macam tu lah. Yang ni kalau tak mengaji, confirm baca salah lah. Dia kena mengaji yang ni. Dia kena mengaji secara khusus. Kena tunjuk dekat whiteboard, insya-Allah kita akan faham. Baik, jadi sekadar itu dulu live untuk malam ni. Ulang kaji tajwid berkaitan dengan hukum iqlab dan latihan membaca. Insya-Allah mudah-mudahan perkongsian sedikit sebanyak pada malam ini dapat memberi manfaat untuk semua, insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan yang lemah itu daripada lemah diri saya sendiri. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bertemu lagi malam esok, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.